Pada tahun kelima Hijrah, Nabi SAW kembali ke Madinah dan meletakkan senjata. Tetapi Jibril datang kepadanya dan memberitahunya supaya tidak berbuat demikian dan pergi bertempur dengan orang-orang Yahudi dari kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian antara mereka dan umat Islam semasa perang Al-Khandaq. Jadi Rasulullah menyeru kepada umat Islam dan berkata, semua orang akan bersembahyang asar di tanah orang-orang Quraisy. Rasulullah menghantar Ali bin Abi Thalib kepada rakyat Quraisy dengan benderanya dan semua tentera Islam pergi bersamanya. Tentera Islam mengepung kaum Quraisy yang mencari perlindungan dalam kubu-kubu mereka selama 25 malam. Pengepungan itu meletihkan orang-orang Quraisy dan mereka menyerahkan penghakiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Mu'az yang berasal dari Puak Al-Aus yang mempunyai perkaitan dengan orang-orang Quraisy. Penghakiman Sa'ad adalah untuk menghukum orang-orang Quraisy sama dengan penghakiman Allah untuk mereka. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, kamu telah memberikan mereka satu penghakiman sama seperti Allah yang berada di atas 7 langit. Selepas keadaan telah reda sedikit di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya semakin bersemangat untuk melihat Mekah dan melawat rumah suci Allah. Harapan mereka untuk memasuki Mekah menjadi lebih kuat setelah mereka memenangi perang Al-Ahzab. Rasulullah SAW bermimpi bahwa dia dan para sahabatnya memasuki Masjid Suci Mekah dengan selamat dengan berkepala botak. Mereka tidak merasa takut. Selepas itu mereka berjalan mengelilingi Ka'bah dan mengerjakan umrah. Rasulullah berasa selesa mengenai mimpinya dan mempercayainya. Selepas itu Rasulullah SAW, pendatang-pendatang kaum Ansar dan siapa sahaja yang mengikuti mereka pergi ke Mekah dan mengumumkan bahwa mereka berada di sana untuk mengerjakan umrah supaya mereka di sana merasa selamat sebab mereka tidak akan berperang. Terdapat seramai 1.400 orang bersamanya dan ia adalah tahun ke-6 Hijrah. Apabila kaum Quraisy mendengar tentangnya, mereka mengadakan mesyuarat di mana mereka membuat keputusan untuk menghalang umat Islam daripada sampai ke Mekah dengan apa cara sekalipun. Adakah kamu tahu bahawa sebelum Khalid bin Al-Walid memeluk Islam, dia dan beberapa pahlawan Mekah pergi menghalang jemaah Islam daripada memasuki Mekah? Tetapi kerana pengalaman Rasulullah, umat Islam dapat mengelak daripada mereka apabila mereka mengambil jalan pintas yang lasak tetapi ringkas. Umat Islam datang dari jalan ini untuk sampai ke Mekah dan mengejutkan Khalid bin Al-Walid dan orang-orang bersamanya. Dia segera kembali ke Mekah untuk memberi amaran kepada penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menghantar utusan kepada Rasulullah untuk memahami mengapa dia berada di Mekah. Walaupun Rasulullah cuba meyakinkan mereka bahawa dia hanya melawat, mereka tidak mempercayainya. Jadi Rasulullah SAW menghantar Utsman bin Affan ke Mekah untuk berbincang dengan Abu Sufyan. Jadi Utsman pergi dan memberikan mereka mesej yang dibawanya. Apabila dia selesai, mereka hendak membiarkannya pergi mengelilingi Ka'bah. Tetapi dia enggan berbuat demikian sebelum Rasulullah berbuat demikian. Kaum Quraisy menahan Utsman sehingga mereka selesai berbincang dan ini menyebabkan kabar angin disebar di kalangan umat Islam bahawa Utsman telah dibunuh. Selepas itu, Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk membuat ikrar.
bahawa mereka tidak akan meninggalkan tempat mereka sehingga apa yang mereka harapkan akan berlaku. Dan Rasulullah sendiri berikrar bagi pihak Utsman. Itulah ikrar Radwan, di mana Allah telah berfirman, Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah gembira dengan orang yang beriman apabila mereka menjanjikan kepada kamu di bawah pokok. Kaum Quraisy memahami bahawa keadaan adalah kritikal. Jadi mereka menghantar Suhail bin Amr untuk berdamai dengan syarat. Jadi Suhail datang dan membuat satu perjanjian dengan Nabi SAW tentang syarat perjanjian. Rasulullah meminta Ali untuk menulis perjanjian dan dia mengimlakkan kepadanya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tetapi Suhail enggan bersetuju dengan perkataan-perkataan itu dan menyuruhnya hanya menulis, dengan nama Tuhan, dan Rasulullah mengarahkan Ali berbuat demikian. Kemudian Rasulullah mengimlakkan, ini adalah perjanjian perdamaian antara Muhammad Rasulullah. Sekali lagi Suhail enggan bersetuju dengan perkataan-perkataan itu dan mengarahnya menulis, Muhammad bin Abdullah. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah walaupun kamu memanggil aku penipu. Selepas itu dia mengarahkan Ali supaya menulis seperti yang disebut Suhail, tetapi Ali enggan memadamkan frasa itu. Jadi Rasulullah sendiri yang memadamkannya selepas Ali menunjukkan ia kepadanya. Kemudian dokumen itu ditulis. Perkara pertama dalam perjanjian itu adalah bahawa Rasulullah SAW dan orang-orang bersama-samanya supaya balik dan tidak memasuki Mekah tahun itu. Tahun hadapannya, umat Islam dapat memasuki Mekah tanpa senjata dan tinggal di sana selama 3 hari, dan kaum Quraisy meyakinkan mereka bahawa mereka tidak akan diapa-apakan. Perkara kedua, menggesa supaya gencatan senjata diadakan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun, di mana orang ramai boleh merasa selamat dan berhenti membenci antara satu sama lain. Perkara ketiga, sesiapa sahaja bebas untuk mengikuti agama-agama lain, sama ada ajaran Muhammad SAW dan agama Islam, atau kepercayaan orang-orang musyrikin tanpa paksaan dari mana-mana pihak, dan mana-mana kaum yang menyertai salah satu daripada kedua-dua pihak akan dianggap sebagai sebahagian daripada pihak itu, dan serangan ke atasnya akan dianggap serangan ke atas pihak itu. Perkara keempat, jika sesiapa pergi kepada Muhammad dari pihak Quraisy tanpa kebenaran ibu bapanya, dalam arti kata lain, lari daripada mereka, dia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Tetapi jika sebaliknya berlaku, kaum Quraisy tidak perlu kembalikan. Apabila perjanjian ditandatangani, puak Khuza'ah berlindung di bawah naungan Nabi dan puak Bani Bakar menyertai persekutuan Quraisy. Ramai umat Islam menentang perkara itu yang memaksa mereka mengembalikan sesiapa yang datang daripada kaum Quraisy, tetapi kaum Quraisy tidak perlu berbuat yang sama. Jadi Rasulullah SAW bersabda, orang yang pergi kepada mereka dari kami telah dibuang Allah, dan orang yang datang kepada kami dari mereka akan dibantu Allah. Adakah kamu tahu bahawa di sebalik bantahan dari para sahabat mengenai beberapa perkara dalam perjanjian Hudaybiyah, ia adalah jelas kepada mereka kemudiannya bahawa pandangan Rasulullah adalah lebih tepat.
Perjanjian itu membenarkan umat Islam menjadi lebih aktif dalam menyebarkan Islam selepas mereka selamat dari ancaman kaum Quraisy. Mereka mendapat penghormatan daripada semua suku kaum yang lain kerana perjanjian perdamaian ini. Hasilnya, bilangan umat Islam menjadi 2 kali ganda dalam tempoh 2 tahun perjanjian itu. Tahun berikutnya, umat Islam boleh melawat Kaabah mengikut syarat-syarat perjanjian itu, dan umat Islam mengetahui kemudiannya bahawa Rasulullah SAW adalah betul, dan mereka pasti bahawa pendapatnya adalah lebih baik daripada pendapat mereka.